Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar. Cikgu harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat hendaknya dan bersedia untuk belajar. Jadi bila kamu buka video ini atau menonton video ini, maknanya kamu sebenarnya berniat untuk belajar. Jadi tahan ya, karena ada salah seorang yang mau belajar. Jadi dalam video kali ini juga akan sambung 3.3, yaitu berkenaan dengan yang di-Pertuan Agong. Jadi video ini Cikgu akan cerita tentang bidang kuasa yang di-Pertuan Agong. Kuasa yang di-Pertuan Agong. Nah, kalau kita lihat secara umumnya kita nampak yang di-Pertuan Agong ini macam tidak kuasa kan. Walaupun kedudukannya paling tinggi, tapi tidak nampak kekuasaannya tuh di bahagian mana. Sebuah powernya di bagian mana. Jadi sebenarnya institusi beraja sangat penting, sangat penting dalam pentadbiran negara. Apatah lagi yang di-Pertuan Agong. Jadi yang di-Pertuan Agong ni nampak saja santai-santai, kamu nampak memang santai, tapi sebenarnya tanggung jawabnya sangat berat. Banyak tugas-tugas yang berat ditanggung oleh yang di-Pertuan Agong. Kita nampak di TV Perdana Menteri, Jemaah Menteri, mereka macam seolah-olah mereka saja yang buat kerja kan. Tapi sebenarnya tidak. Tugas yang di-Pertuan Agong lebih berat sebenarnya. Memanglah kan, lagi tinggi jawatan lagi berat dia tanggung jawab kan. Cuma dari segi umum orang tidak tahu. Orang awam mungkin yang tidak belajar sejarah, yang tidak belajar pengajian amni, mana tahu kan tentang kuasa sultan kan. Yang mereka tahu, ini di-Pertuan Agong, pemerintah tertinggi negara, kita mesti hormat raja kita. Itu sih mereka tahu kan. Mereka tidak tahu fungsinya. Jadi kamu yang belajar nih sejarah nih, inilah tujuannya kita belajar. Kuasa yang di-Pertuan Agong. Jadi kita punya pemerintahan negara kita nih, sistem pemerintahan negara kita, di paling tertinggi yaitu yang di-Pertuan Agong lah. Jadi di bawah yang di-Pertuan Agong, ada 3 bidang kuasa yang menguruskan negara kita nih. Itu dinamakan sebagai doktrin pengasingan kuasa. Itu kita bincang kemudian detail. Ada 3 kamu tahu, yaitu kuasa eksekutif, kuasa perundangan dan kuasa kehakiman. Apa pula itu kuasa eksekutif? Kuasa eksekutif, eksekutif ini maksudnya ialah pelaksana, pengurusan, pengurusan kerajaan. Jadi itu bidang kuasa eksekutif. Kalau perundangan ini berkaitan dengan undang-undang lah, berkaitan dengan perlembagaan. Orang yang membuat undang-undang, yang mengurus undang-undang negara. Dan yang ketiga yaitu kuasa kehakiman. Kehakiman lah, merujuk kepada mahkamah lah kan, kehakiman. Kehakiman ni orang yang membuat perbicaraan, orang yang menghakimi, orang yang mengadili, orang yang menjustifikasikan perundangan ni, undang-undang ni. Jadi orang sudah buat undang-undang. Siapa yang mengadili? Kehakiman. Contohnya beginilah. Contohnya begini. Contoh orang buat jenayah, mencuri, ditangkap polis. Polis itu bagian eksekutif, pelaksana, ngurus bagian kerajaan kan, polis kan. Jadi orang tangkap tuh penjenayah tuh, polis, tangkap, berdasarkan apa? Berdasarkan kuasa perundangan. Jadi penjenayah tadi itu sudah melanggar undang-undang. Undang-undang yang dibuat oleh bagian kuasa perundangan. And then lepas tu dibawa ke mahkamah. Dibawa ke mahkamah, siapa yang adili? Bahagian kuasa kehakiman. Gitu maksudnya. Jadi lain bidang, lain kuasa yang menguruskannya. Kenapa dipecah kepada 3? Tujuannya supaya tidak berlaku pertindahan kuasa. Kau yang eksekutif, urus eksekutif lah. Kau bagian perundangan, kau urus perundangan. Kehakiman, urus kehakiman. Dia biasanya orang yang berbeza lah. Kalau yang orang sama nih, yang perundangan nih, parlimen nih, ada juga di eksekutif, Jemaah Menteri itu kita bincang kemudian. Tapi biasanya orang lain. Kehakiman nih tidak ada kaitan dengan yang perundangan apa nih semuanya, tidak ada kaitan dengan eksekutif nih semuanya. Untuk menjaga apa, integriti lah. Lain pula kan, kau yang buat undang-undang, bagian perundangan, tiba-tiba kau juga yang jadi hakim. Tidak ngam lah kan. Jadi integriti di situ boleh dipersoalkan. Jadi 3. 3 kuasa, kuasa eksekutif, perundangan dan juga kehakiman. Dan yang di-Pertuan Agong ada kuasa di dalam ketiga-tiga bidang ini. Macam eksekutif, dia tidak ada kuasa dalam perundangan.
Dia tidak boleh kacau. Even Perdana Menteri pun, walaupun dia ahli parlimen, tidak boleh. Kalau perundangan, perundangan saja. Macam orang kehakiman, tidak boleh masuk campur dalam kuasa eksekutif. Jadi pecah. Tapi yang di Pertuan Agung boleh, campur tangan. Ada kuasa di dalam ketiga-tiga, bahagian ini, 3 bidang kuasa ini. Tapi ada bidang tertentu lah, ada cabang yang tertentu. Contohnya, kita tengok yang satu persatu. Bidang eksekutif, kuasa eksekutif. Kuasa eksekutif ni pelaksana, kerajaan lah, kerajaan eksekutif, pelaksana, pengurusan kerajaan. Jadi yang di Pertuan Agung bertindak mengikut nasihat jemaah menteri. Siapa itu jemaah menteri? Jemaah menteri ini semua menteri-menteri lah, daripada Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri, Menteri Keuangan, semua segala menteri-menteri yang ada lah. Itu namanya jemaah menteri. Jemaah ini maksudnya kumpulan. Jadi melantik Perdana Menteri dan jemaah menteri. Yang di Pertuan Agung melantik seorang ahli Dewan Rakyat, yang pada budi bicara baginda mendapat kepercayaan sebilangan besar ahli Dewan Rakyat sebagai Perdana Menteri. Contoh kan, sudah menang pilihan raya kan, di parlimen ada 220 orang. Jadi yang majoriti bentuk kerajaan. Jadi ketuanya tuh, ketua kepada parti yang menang itu akan dilantik menjadi Perdana Menteri. Siapa yang lantik? Yang di Pertuan Agung. Dan juga menteri-menteri yang ada. Contohnya Menteri Kesehatan ke, Menteri Keuangan ke. Perdana Menteri bagi nama. Saya cadangkan ni Datuk ini menjadi Menteri Keuangan. Lepas tu bawa nama kepada yang Pertuan Agung. Jadi Agung setuju dan Agung lantik orang tu menjadi menteri. Seterusnya, pelantikan jawatan penting. Yang di Pertuan Agung melantik Pegawai Negara, Panglima Angkatan Tentera dan Ketua Audit Negara. Baginda juga melantik ahli Suruhanjaya Pilihan Raya, ahli Suruhanjaya Polis dan sejumlah ahli dalam Majlis Angkatan Tentera. Ini adalah jawatan-jawatan sensitif, Pegawai Negara, Panglima Angkatan Tentera, Ketua Audit Negara, Suruhanjaya Pilihan Raya. Ini adalah jawatan yang memanglah dia dalam eksekutif, tetapi Agung yang lantik, Agung yang pilih. Tidak boleh orang-orang yang politik yang lantik sendiri. Sebab apa? Contohnya macam Pegawai Negara, tidak boleh ahli politik yang lantik sendiri. Bahaya. Sebab apa? Nanti kalau ahli politik tu buat salah, keluarganya buat salah, kan? Nanti Pegawai Negara bela dia pula. Tak bagus kan? Contohnya Angkatan Tentera apa semuanya. Tidak boleh, mesti Agung. Lepas tu Suruhanjaya Pilihan Raya. Pilihan Raya itu adalah bagian eksekutif. Bagian eksekutif, mereka melaksanakan pilihan raya. Tidak boleh Perdana Menteri yang lantik. Ni ketua pengurusi pilihan raya ni. Ahli Suruhanjaya Pilihan Raya dia tidak boleh. Kenapa? Sebab Perdana Menteri pun bertanding dalam pilihan raya. Kalau Perdana Menteri lantik dia punya geng-geng saja menjadi ahli Suruhanjaya Pilihan Raya, kan? Bahaya kan? Kamu paham kan maksud saya kan? Nanti berlaku ketidakadilan di situ. Jadi Agung yang lantik. Itu bidang kuasa Agung. Dan Perdana Menteri cuma cadangkan nama saja. Cadang saja. Dan ketenteraan yang di Pertuan Agung adalah pemerintah tertinggi seluruh angkatan tentera Malaysia, tentera darat, tentera laut, tentera udara, itu tentera laut diraja Malaysia, tentera ada, angkatan tentera Malaysia kan, kita ada laut, udara, darat. Jadi semuanya diraja kan? Kenapa? Sebab pemerintah tertinggi, Agung. Ini semua tentera ini akan dengar cakap yang di Pertuan Agung. Mereka taat setia mereka kepada yang di Pertuan Agung, bukan kepada kerajaan, bukan kepada Perdana Menteri. Paham? Jadi kalau Agung beri arahan, mereka akan ikut. Right? Seterusnya, Baginda dibantu oleh Majlis Angkatan Tentera yang bertanggung jawab di bawah kuasa Baginda, bagi pemerintahan, tata tertib dan pentadbiran Angkatan Tentera serta perkara yang bersangkutan dengan gerakan tentera. Maksudnya ada Majlis Angkatan Tentera. Di bawahnya ni, di bawah yang Pertuan Agung, ketenteraan ni, ada Majlis Angkatan Tentera. Ni semua orang-orang besar dalam tentera ni, mereka yang uruskan, yang bincang, lepas tu buat keputusan, bagi nasihat dengan yang Pertuan Agung. Apa perlu dibuat, apa yang perlu bukanlah yang Pertuan Agung yang memberi arahan menjadi komander kepada semuanya kan? Bukan. Ada di bawahnya lagi orang-orang di bawahnya, panglima-panglima tentera ni. Yang pangkat tinggi semuanya ni. Entah berapa paku semua ada kan. Jadi itu Majlis Angkatan Tentera. Alright. Jadi dan yang kelima ini yaitu diplomatik. Yang di Pertuan Agung melantik diplomat Malaysia keluar negara. Apa itu diplomat? Diplomat ni wakil.
negara kita di sebuah negara. Contohlah Singapura dan Indonesia kan kita paling dekat lah Singapura. Kita ada diplomat kita di Singapura. Diplomat ini orang yang mewakili negara. Dia tinggal di Singapura. Jadi bila ada urusan berkaitan dengan negara, kerajaan Singapura akan berjumpa diplomat nih dahulu. Berjumpa diplomat. Mereka mau jumpa Perdana Menteri, mau jumpa yang Perdana Agung, harus melalui diplomat, wakil. Jadi setiap negara di dunia ini ada diplomat Malaysia, kecuali Israel. Contoh di Amerika ada orang Malaysia di sana, diplomat kita, wakil kita, itu kerja sebagai duta, digelar sebagai duta. Duta ini wakil. Jadi orang di Inggris panggil diplomat. Jadi mereka menjaga, contohnya macam diplomat Malaysia di Jepun. Orang tinggal di Jepun, orang ada pejabat mereka sendiri di sana. Jadi bila ada masalah rakyat Malaysia di Jepun, terus pergi pejabat kedutaan Malaysia di Jepun. Itu maksudnya diplomat agung yang lantik. Alright, baginda juga menerima menghadap diplomat asing sebelum mereka mula menjalankan tugas di Malaysia. Contoh dari diplomat dari Indonesia. Jadi mereka sebelum mereka bertugas di Malaysia, mereka akan jumpa yang Perdana Agung dulu, minta restu dulu, berjumpa, berkenalan dengan yang Perdana Agung. Baru mereka mulai bertugas. Contoh Indonesia, dia tukar diplomat yang baru, yang lama ini sudah mau bersara kan, datang yang baru, mereka akan jumpa yang Perdana Agung dahulu. Berjumpa, menghadap, bukan berjumpa. Kalau kita jumpa Agung nih, kita jumpa maksudnya kita menghadap. Menghadap maksudnya kita dengan cara merendah diri lah. Itu maksudnya kita jumpa orang yang kedudukan yang lebih tinggi, itu maksudnya menghadap. Right? Itu bidang kuasa yang di Perdana Agung dalam eksekutif negara. Jadi tapi sebagian besar kuasa eksekutif ini pengurusan negara nih diuruskan oleh Perdana Menteri dan Jemaah Menteri lah. Mereka lah yang urus. Orang yang urus kerajaan. So itu memang orang punya tanggung jawab. Perdana Menteri dan Jemaah Menteri. Alright. Seterusnya dalam bidang perundangan. Perundangan nih bagian dengan perlembagaan lah. Kita buat undang-undang kan, perundangan. Jadi dalam kuasa perundangan yang di Perdana Agung memperkenankan suatu rang undang-undang yang melalui proses pembentangan di Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Memperkenankan sesuatu rang undang-undang. Apa maksud rang undang-undang? Rang undang-undang bermaksud undang-undang yang masih di dalam peringkat pembentangan, masih dalam peringkat perdebatan di parlimen. Belum disahkan. Kalau kita dengar berita kan, telah mengusulkan rang undang-undang. Rang undang-undang ni undang-undang yang belum dimuktamadkan lagi, belum dimasukkan dalam perlembagaan. Bila sudah diluluskan oleh yang di Perdana Agung, barulah dianggap sebagai undang-undang. Tapi kalau sebelum itu digelar sebagai rang undang-undang. Jadi kalau kamu dengar di berita, janganlah kamu rasa terkejut kan, kamu tahu maksudnya kan. Yang melalui proses pembentangan di Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Jadi usul rang undang-undang ni orang akan berbincang dulu di Dewan Rakyat. Kan 220 orang di parlimen tu kan. Dewan Rakyat, satu Dewan Rakyat, satu dewan kecil lagi yaitu Dewan Negara. Apa tu Dewan Rakyat dan Dewan Negara? Itu kita bincang nanti. Siapa yang layak dalam Dewan Rakyat dan siapa yang layak dalam Dewan Negara. Yang penting kamu tahu. Parlimen kita ada dua, Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Dorang yang buat undang-undang. Right? And then persidangan parlimen. Persidangan parlimen ini merujuk kepada Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Yang di Perdana Agung mempunyai kuasa memanggil parlimen bersidang. Contoh tiba-tiba ada isu yang penting dalam negara kita kan, masalah ekonomi ke kesihatan ke keselamatan. Yang di Perdana Agung boleh panggil semua 222 orang ahli parlimen tu. Mesyuarat di Dewan Rakyat. Dan Agung boleh panggil juga 70 orang ahli Dewan Negara tu untuk bermesyuarat. Jadi kita ada dua dewan, Dewan Rakyat lain lagi, Dewan Negara lain lagi. Jadi baginda juga berkuasa memberhentikan dan membubarkan parlimen. Baginda ada kuasa untuk bubarkan parlimen. Sekarang kita ada parlimen kan, kita ada Perdana Menteri apa semua. Baginda boleh bubarkan, buat pilihan raya semula. Kita mau lantik semula ahli parlimen. Baginda ada kuasa. Tapi ada syarat-syarat tertentu lah. And then agama. Dalam kuasa perundangan bagian agama, yang di Perdana Agung merupakan ketua agama Islam di seluruh negeri baginda sendiri. Wilayah persekutuan Melaka, Pulau Pinang, Sarawak dan Sabah. Maksudnya contoh macam sekarang Sultan Abdullah. Sultan Abdullah adalah kan yang di Perdana Agung. Jadi baginda adalah ketua agama Islam di negeri baginda sendiri, yaitu negeri Pahang. Dan juga ketua agama Islam bagi negeri-negeri yang tiada raja.
Sabah, Sarawak, Melaka, dan Pulau Pinang. Oke ya. Oke, and then ketua agama Islam di negeri-negeri lain ialah sultan atau raja yang memerintah di negeri masing-masing. Maksudnya kalau macam Johor ada sultan, ketua agamanya Islam adalah Sultan Johor lah, bukan yang di Pertuan Agung. Ya, paham? Oke, and then hak dan keistimewaan. Oke, apa hak dan keistimewaan ini Pertuan Agung? Bertanggung jawab menjaga serta melindungi kedudukan hak istimewa orang Melayu, Bumi Putra, Sabah dan Sarawak. Itu maksudnya. Oke, hak istimewa orang Melayu dan Bumi Putra. Oke, Baginda juga bertanggung jawab melindungi kepentingan sah kaum lain di Malaysia. Itu tugas yang di Pertuan Agung. Contohlah tiba-tiba kan ahli parlimen nih, dorang mau ubah perlembagaan. Oke, dorang mau menafikan hak Bumi Putra. Oke, Sabah dan Sarawak. Ahli parlimen bersetuju. Oke, tapi Agung tidak bersetuju. Sebab itu sudah menindas. Oke, mana tahu kan. Oke, ahli parlimen ini jahat-jahat kan, ada yang tidak bagus kan orangnya kan. Ada orang mau menafikan hak kaum lain. Oke, kaum minoriti. Jadi akhirnya Pertuan Agung ada kuasa untuk mempertahankan hak Melayu dan Bumi Putra. Ya. And then pengisytiharan darurat. Apa itu darurat? Darurat ini satu keadaan yang mengancam ekonomi, mengancam keselamatan, ketenteraman awam. Jadi darurat ini darurat maksudnya dalam keadaan kita yang bahaya. Jadi Agung boleh membuat pengisytiharan darurat. Jadi apa yang berlaku kalau darurat? Jadi bila berlaku darurat, darurat maksudnya apabila kerajaan yang ada nih sudah tidak mampu menguruskan, kita punya bagian eksekutif nih, eksekutif kita tidak mampu menguruskan, bencana ataupun bahaya yang berlaku dalam negara itu. Contoh macam bencana alam terus sudah tidak terkawal sudah kan, penyakit masalah ekonomi jadi yang di Pertuan Agung akan istiadat darurat. Jadi istiadat darurat dibuat setelah Baginda memastikan kebenaran wujudnya keadaan yang mengancam keselamatan awam dan juga ekonomi negara. Kalau betul-betul bahaya lah, soalnya kalau betul-betul mengancam ekonomi negara, keselamatan kita, barulah betul-betul diisytiharkan darurat. Contohlah tiba-tiba kan ada satu virus yang bahaya melanda negara kita, wabak penyakit kan, sampai Kementerian Kesehatan pun tidak mampu handle apa semuanya kan. Kerajaan kita lumpuh, terus kerajaan istiadat darurat. Jadi pemerintahan negara diuruskan oleh yang di Pertuan Agung. Kuasa diserahkan semuanya kepada yang di Pertuan Agung. Kehakiman, perundangan, eksekutif serahkan kepada yang di Pertuan Agung. Jadi yang Pertuan Agung akan membuat keputusan lah mana yang terbaik untuk negara. Tanpa perlu melalui proses-proses yang sebelum nih, yang waktu-waktu yang normal nih. Mau bincang di Dewan Rakyat, Dewan Negara, tidak apa ya semuanya itu. Itu kalau darurat, tapi janganlah nauzubillah min zalik lah. Janganlah berlaku darurat. Darurat ini maksudnya bahaya soal negara kita nih. Bila sampai yang di Pertuan Agung terpaksa take over semua, itu sangat bahaya. Nauzubillah. Semoga dijauhkan lah daripada segala bencana, penyakit masalah ekonomi janganlah sampai berlaku darurat. And then seterusnya bagian kehakiman. Bagian kehakiman, kehakiman ini mahkamah lah, mahkamah yang membicarakan, menentukan keadilan, berdasarkan perundangan. Alright. Jadi yang di Pertuan Agung melantik hakim mahkamah atasan atas nasihat Perdana Menteri setelah dipertimbangkan oleh Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman dan berunding dengan Majlis Raja-Raja. Maksudnya Agung melantik ketua-ketua hakim mahkamah atasan, mahkamah tinggi ini semuanya tapi kena bincang dengan nasihat Perdana Menteri, bincang dengan Suruhanjaya Pelantikan, bincang lagi dengan Majlis Raja-Raja. Jadi banyak dia punya mesyuarat untuk melantik jawatan hakim-hakim nih. Sebab hakim ini orang yang sangat penting kan, tidak boleh pilih sembarang nih so, mereka yang akan menentukan benar atau salah jadi kalau hakim ini orang yang sembarangan, orang yang ada kes rasuah, ada kes, jadi bahayalah sebenarnya untuk keadilan negara kita nih alright. Sebab itu orang agung yang lantik nih jadi maksudnya jawatan ketua hakim nih bukan sembarang agung yang lantik kita nih setakat dilantik kan, kalau kamu pelajar dilantik menjadi kota kelas, jadi pengawas pun bangga. Siapa yang lantik kau? Pengetua kan, sudah bangga kan. Bayangkan kalau yang di Pertuan Agung
Oke, yang lantik. Mesti jawatan itu sangat penting. Ya, dan hakim Mahkamah Atasan terdiri daripada siapa? Ketua Hakim Negara, satu. Presiden Mahkamah Rayuan, Hakim Mahkamah Besar Tinggi Malaya, Hakim Mahkamah Besar Tinggi Sarawak dan Sabah, Hakim Mahkamah Persekutuan dan Hakim Mahkamah Rayuan dan Hakim Mahkamah Tinggi. Ini semua mahkamah atasan ya. Jadi ada banyak jenis mahkamah. Kalau dalam sistem kehakiman negara ada banyak jenis mahkamah. Ada mahkamah atasan, mahkamah rendah. Pernah kamu dengar mahkamah magistrate apa semua itu kan? Itu nanti kamu belajar kita 6. Oke. Cukup belum tengok lagi silabus form 5 nih. Macam ada kau belajar nih kehakiman nih. Tapi memang banyak nih mau dibelajar nih ya. Jenis-jenis mahkamah nih. Ya, kalau kesalahan mencuri setakat 10 ringgit, mahkamah apa yang ngurus? Kalau membunuh, mahkamah apa yang ngurus? Oke, jadi dia lain lain fungsi mahkamah tuh. Dia bukan sama semuanya. Kan bukan sembarangan mahkamah kita masuk. Alright, and then bagian kehakiman ini kita ada kuasa pengampunan. Hal jenayah di wilayah persekutuan, seorang yang sudah dihukum boleh memohon keampunan daripada Yang Pertuan Agong di wilayah persekutuan. Apa wilayah persekutuan? Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Wilayah persekutuan. Contohnya lah kan ada orang tuh dibuat salah. Jenayah, dihukum penjara 20 tahun. Dihukum penjara 20 tahun. Lepas tu 10 tahun dia di penjara kan, dia berkelakuan baik. Jadi mendapatlah cadangan daripada bagian penjara Malaysia. Mungkin sempena hari keputeraan, hari jadi kan, hari keputeraan Yang Pertuan Agong. Agong mau mengampunkan pesalah tu. Dia sepatutnya di penjara 20 tahun, tapi 10 tahun dia berkelakuan baik dalam penjara. Jadi Agong menitahkan orang tu boleh dibebaskan. Itu kuasa yang di Pertuan Agong, boleh dilepaskan. Boleh mengurangkan hukuman, boleh menangguhkan hukuman, boleh ampunkan terus pun boleh, tidak ada masalah. Contoh kau tiba-tiba mencuri kan di KL, tangkap polis, kena penjara 10 tahun kan. Lepas tu kau mengharap yang di Pertuan Agong lepaskan kau siapa? Kan. Jadi mungkin biasanya orang yang biasanya berkelakuan baik. Ada baru ini viral di berita orang tuh dia berdoa berapa lebih 10 tahun dia berdoa semoga Yang Pertuan Agong meringankan hukumannya. Sebab bila hukuman begitu, bila sudah disabitkan bersalah oleh hakim kan, penjara 20 tahun lah di penjara. Siapa yang boleh bantu? Manusia yang boleh bantu kau keluar awal daripada penjara tuh yang di Pertuan Agong. Tapi jangan kita masuk penjara kan. Then Baginda akan bertindak atas nasihat lembaga pengampunan. Ada EJK, jawatan kuasa yang mencadangkan nama. Cadangkan nama ni, bawa nama kepada Yang Pertuan Agong. Laporan ni sekian ni si fulan ni berkelakuan baik, kesalahannya begini. Dia minta diampunkan. Boleh, dikeluarkan. Alright. And then baginda berkuasa mengampunkan, menangguhkan dan meringankan hukuman. Itu saya cakap tadi. Boleh mengampunkan, boleh meringankan hukuman daripada mungkin 30 tahun menjadi 15 tahun jadi 10 tahun. Mungkin sebat 20 kali jadi 10 kali kan, ataupun langsung tidak disebat. Itu adalah ikut budi bicara Yang Pertuan Agong selepas bermesyuarat dengan dia punya EJK, EJK lembaga pengampunan. Tapi bukan semua mahkamah, hanya mahkamah tentera, mahkamah syariah di Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan di wilayah persekutuan. Mahkamah tentera. Tentera ada mahkamah, ada mahkamah tentera sendiri, yang melibatkan kesalahan-kesalahan bagian ketenteraan. Alright. Dan juga mahkamah syariah. Mahkamah syariah ni untuk yang bagian undang-undang Islam. Bagi yang Muslim tahu lah kan. Bagi yang non-Muslim mungkin tidak tahu, mahkamah syariah ni mahkamah yang khas untuk undang-undang Islam. Alright. Jadi itu adalah bidang kuasa yang di Pertuan Agong, kuasa dan peranan yang di Pertuan Agong. Dalam eksekutif pun ada, dalam perundangan pun ada, kehakiman pun ada. Jadi maksudnya di Malaysia ini yang di Pertuan Agong paling banyak dia punya bidang kuasa. Paling banyak kuasa yang Pertuan Agong. Baginda merupakan the most powerful person di Malaysia. Paling banyak kuasa. Jadi Agong ni bukannya jawatan dia menjadi raja semata-mata dilantik begitu saja, bukan. Ada kuasa dan peranan yang sangat penting di dalam negara. Jadi bila ada apa-apa berlaku yang dengan negara kita ni yang bahaya, yang tidak boleh diuruskan oleh kuasa eksekutif ni, tidak boleh diuruskan oleh kerajaan, Yang Pertuan Agong lah yang akan bertanggung jawab. Betul lah memang Yang Pertuan Agong adalah
pelindung kepada negara. Oke. Bila eksekutif kolaps, jatuh, bubar, agung boleh ambil alih. Oke. Perundangan tidak boleh dipercayai, agung boleh ambil alih. Kehakiman pun tidak boleh dipercayai lagi, tidak berguna lagi, agung yang ambil alih semuanya. Tetapi janganlah, mungkin akanlah berlaku kan seperti begitu kan. Mungkin kerajaan kita boleh kolaps. Kerajaan kita mungkin berlaku huru-hara politik kan. Ahli politik begaduh sana sini kan, merusuh di jalan raya. Parti A menang, yang B merusuh. Yang B menang, yang A pula merusuh di jalan raya. Jadi bila darurat, terpaksa yang di Pertuan Agung masuk campur. Tapi janganlah, kita semoga dijauhkanlah daripada masalah-masalah darurat ini. Oke ya, right? Jadi kesimpulannya, yang di Pertuan Agung mempunyai kuasa dan peranan dalam eksekutif, perundangan dan kehakiman. Peranan yang Pertuan Agung sangat tinggi. Oke, cukup kamu ingat, simpan dalam otak kamu. Yang Pertuan Agung adalah ketua angkatan tentara, seluruh angkatan tentara di Malaysia. Oke, maksudnya apa? Apa organisasi paling besar di Malaysia ini? Angkatan tentara lah. Paling besar, paling ramai, dan juga paling kuat. Jadi bukan Perdana Menteri yang paling berkuasa. Oke ya. Kalau dalam kerajaan memanglah Perdana Menteri yang ngurus, tapi kalau dari segi kekuasaan yang Pertuan Agung lebih tinggi. Alright jadi itu saja, cikgu harap kamu paham. Jadi kalau ada mana-mana yang kamu kurang paham, boleh tanya cikgu kamu, boleh WhatsApp cikgu-cikgu kamu. Mereka lebih tahu, lebih pakar lagi dalam bidang ini. Sebenarnya benda ini perlu dibincang 2 jam, tapi cikgu kasih cepat lagi nanti kamu tingkatan 6 kamu belajar sebulan lebih detail lagi. Nanti masuk U belajar lagi nih. Jadi itu saja. Semoga kamu paham apa yang cikgu terangkan. Dan melekatlah dalam minda kamu semuanya. Sekali lagi, semoga Anda semua paham. Yang tidak paham, tanya cikgu kamu. Right? Jadi itu saja. Kita jumpa lagi di video akan datang. Tentang tajuk apa lagi nih? Amalan demokrasi dan pengasingan kuasa. Itu kita akan belajar pasal pilihan raya. Macam mana tuh ahli parlimen tuh, wakil rakyat tuh dipilih. Macam mana proses kita punya pilihan raya di Malaysia. Dan mari mengundi. Mengundi itu untuk apa sebenarnya? Itu kita belajar di video akan datang. Oke guys, itu saja. Bye bye.